الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وقرابته والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. أما بعد. Yang saya mulakan Tuan Pegawai Tadbir Agama, merangkap pengurusi masjid, khususnya yang saya mulakan Ashabul Fadilah Tuan-Tuan Imam, yang saya mulakan barisan ahli jawatan kuasa masjid, yang saya mulakan ayahanda-ayahanda, Tuan Haji, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan lagi kita pada kesempatan malam ini tuan-tuan dalam meneruskan lagi insya-Allah bacaan kita daripada kitab Bahrul Mazi ini, dan kita masih lagi insya-Allah membincangkan tentang persoalan-persoalan yang ada hubung kaitnya antara imam makmum dan imam berserta dengan makmumnya. Dan hari ini tuan-tuan kita akan merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-47, yang ke-48 insya-Allah dan yang ke-49 ya. Hadis yang ke-47 berbunyi an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la asma'u bukaa as-sabi wa ana fi as-salah fa ukhaffifa makhafata an tuftatana ummuhu. Hadis hasan sahih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW adalah baginda bersabda, demi Allah, kalaulah aku mendengar tangisan budak dalam keadaan aku solat, fa ukhaffifah, maka aku akan meringankan solat itu. Makhafata, kerana takutkan, an tuftatana ummuhu, aku takutkan bahawa ibunya akan teruji ataupun ibunya akan bahasa Arabnya fitnah. Fitnah tu makna teruji lah ya. Kerana tangisan anaknya tadi, yang mungkin membawa kepada berbagai-bagai perkara lah tuan-tuan. Yang pertamanya mungkin dah bila dah anak tu menangis, imam masih duduk panjang lagi salatnya, akan menjadikan mungkin pertamanya hilang khusyuk, hilang tumpuan kepada salat, risaukan tangisan anak tadi. Dan yang keduanya, tangisan itu juga akan memberi gangguan kepada jemaah lain ni ya. Dan juga mungkin jemaah juga akan kehilangan tumpuannya, akan kehilangan juga khusyuknya ya. Dan yang paling ditakutinya, takut teruji ibunya tadi tuan-tuan, memungkinkan ibu itu akan hilang rukunnya ataupun terbatal rukunnya kerana kerisauan dia kepada anaknya, atas kurang-kurangnya akan membawa kepada banyak perkara-perkara makruh yang dia akan buat dalam salat kerana risaukan tangisan anak tadi. Tuan-tuan dan Allah sekalian, jadi insya-Allah pada malam ini kita akan melihat hadis yang pertama ini berkaitan dengan hubungan imam
yang mengimamkan salat, dan apa patut imam lakukan apabila ada bunyi tangisan kanak-kanak. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebut, tuan-tuan, anna buka as-sabi la yahzunani, kata Nabi, merujuk kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Pernah Nabi SAW ketika Nabi berkhutbah, tuan-tuan, dan Sayyidina Hasan nangis waktu itu. Nabi turun daripada membarnya hanya semata-mata untuk mendukung cucunya, Sayyidina Hasan. Kerana tangisan bayi itu sangat merisaukan Nabi. Sangat la yahzunani, bahasa asalnya maknanya sedih lah, sedih. Tapi dalam istilah lainnya kita kata sangat merisaukan. Nabi risau kalau tangisan budak tu lama-lama sangat. Jadi segera Nabi akan dukung. Terutamanya dalam hadis itu berkaitan dengan Hasan dan Husin. Apapun, tuan-tuan, secara umumnya Nabi kalau mendengar ada tangisan kanak-kanak ketika Nabi sedang mengimamkan salat, maka baginda akan meringankan, meringankan. Dia bukan memendekkan, tuan-tuan. Kalau memendekkan haru, Zuhur jadi 2 pula nanti. Bukan. Khafif maknanya meringankan. Tuan-tuan tak Allah sekalian, ketahuilah, dia kata, disuruh oleh syarak akan imam sembahyang itu meringankan sembahyang, yakni tiada mendatangkan bacaan yang panjang-panjang. Dah dengar tangisan macam tu, pendekkan je lah. Tuan-tuan, kisah hadis ini sebenarnya kalau dikembali kepada dia punya sababul wurud dia, Nabi sebenarnya sembahyang rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama tadi memang kira panjang lah Nabi baca. Nabi baca panjang. Tapi kemudian, tuan-tuan, pada rakaat yang kedua ada budak menangis. Ada budak menangis. Dalam riwayatnya dikatakan Nabi hanya baca 3 ayat saja. Kemudian terus rokok. Dan 3 ayat inilah, tuan-tuan, menjadi asas. Jadi sebab tu imam kalau seboleh-bolehnya jangan baca 1 ayat. Jangan baca 1 ayat. Kalau boleh baca 1 ayat, tuan-tuan, haru kita. Makmum yang haru. Apa pulanya? Amin waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang ke makna macam ni. Yasin. Allahu akbar. Lingkup, tuan-tuan. Kita yang nyanyi. 1 ayat yang dibaca. Kan? Dah. Sebab tu dia ada kaedah, tuan-tuan. Oleh kerana sependek-pendek surah itu 3 ayat. Sependek-pendek surah itu 3 ayat. Maka kalau imam nak baca ayat, maknanya tak baca surah lah, tak baca surah, dia nak baca ayat, maka ayat itu pun kalau boleh jangan kurang 3 ayat. Tapi kalau ada 1 ayat tu pun panjang, itu terpulang lah. Tapi kalau seboleh-bolehnya carilah 3 ayat juga. Janganlah hanya kerana merujuk kepada satu surah itu 3 ayat. Satu surah, sependek-pendek surah itu 3 ayat, maka sekurang-kurang. Dan ini contohnya, tuan-tuan. Dalilnya, asasnya ialah Nabi pun pada rakaat kedua tu Nabi baca 3 ayat dan Nabi rokok. Nabi rokok. Kemudian kata di sini lagi, janganlah imam tadi mendatangkan bacaan yang panjang-panjang dan zikir yang banyak kali ulangnya. Itu maksud ringan. Ringan ni, kita boleh ringankan sembahyang ni pada 2 tempat. Meringankan sembahyang ni pada 2 tempat. Yang pertama, pada bacaan ayat. Bacaan ayat, maksud ayat tu bacaan surah lah. Surah ataupun bacaan ayat. Yang tu boleh dipendekkan. Kalau tadi cadangnya panjang, pendekkan. Yang kedua, yang dikatakan ringankan itu ialah pada zikir. Pada zikir. Zikir rokok, zikir sujud. Zikir itu boleh dipendekkan ataupun diringankan. Maksud diringankan tu jangan diulang banyak kali. Cadang hari ni seronok sangatlah, tak tahulah apa dapat bubur Asyura ke apa dapatnya. Hari ni nak baca 5 lah katanya tasbih. Kan tasbih nak baca 5 lah. Dia cadang nak baca 5 tu tak ada masalah, tapi tiba-tiba ada dengar tangisan budak, maka kembalilah kepada asal balik. Kembalilah kepada asal. Atau kalau nak diringankan langsung pun tak apa. Makna asal berapa? 3. 3. Dan kalau makmum biasa dengan perwatakan imam tu, mungkin dia boleh ringkaskan daripada itu lagi. 2 ataupun mungkin 1 sahaja. Jadi makmum pun faham. Imam ni nampak masuk gear lain ni. Tadi nampak gear 2, 3, 2. Ini dah gear 5. Ini makna makmum kena kejar lah. Makmum kena tahu. Ini mungkin ada kerana tangisan budak-budak tadi yang menyebabkan imam lebih segera kan dia punya
bacaannya dan meringankan dia punya zikir-zikirnya. Manakala menjadi imam kerana tiada menjadi makmum itu kena fitnah keluh kesah. Tu tuan. Fitnah makmum tu apa? Keluh kesah. Ya, imam ni budak dah nangis-nangis lagi tadi kan biru budak ni karang nangis ni karang. Ya. Lama pula dia hari ni. Gitu ya. Jadi fitnah dengan keluh kesah makmum tadi. Masyrul makmum ni tadi. Masyrul ni makna fikirannya geram untuk imam je. Digeram dia jadi marah gitu je kan. Jadi hilanglah kelazatan ibadah, tumpuan ibadah tu dah hilang. Kerana memikirkan siapalah lantik dia jadi imam ni. Sekarang panjang ceritanya tuan, derek sampai ke atas. Katanya lagi, duka citakan halnya. Kan? Makmum duka citakan halnya. Halnya merujuk kepada hal bayi tadi. Sian budak ni. Tengok tu nangis. Kan cegat karang biru karang budak ni gitu. Dan kehidupannya. Ini kalau untuk orang lain lah tuan-tuan. Sebab tu ada 4 sebab utama kenapa imam kena melihat kepada urusan makmum ini. Bila dia jadi imam, Nabi sebut dalam satu hadis yang lain tuan-tuan, berkisah tentang seorang sahabat Nabi namanya Uthman bin Abil As. Nabi kata kat dia, hai Uthman, jadilah imam kepada kaum kamu. Jadilah imam kepada kaum kamu. Lalu katanya, Rasulullah, saya ada masalah sikit lah dekat sini. Gabra lah bahasa kita. Bahasa kampung kita tuan-tuan. Gabra. Dia kata, ya Rasulullah, saya ada gabra lah. Tak boleh jadi imam. Kalau jadi imam sekarang, tak tahu. Ketornya lain macam. Hanya kalau cakap biasa je suruh jadi imam pula ketor. Apa Nabi buat tuan-tuan? Nabi pun letakkan tangan, lalu dalam hadis tu dia kata, di antara dua dadanya, di bahagian tengah dadanya Nabi letakkan tangan Nabi mendoakan sesuatu, lalu kemudian Nabi meletakkan tangannya di bahagian belakang Uthman bin Abil As ni tadi. Nabi kata, insyaAllah, lepas ni kamu jadilah imam kepada kaum kamu. Lalu Nabi kata tuan-tuan, dalam hadis yang panjang, Nabi kata, hai Uthman bin Abil As, kalau kamu jadi imam kepada kaum kamu, hendaklah kamu ringankan solat. Hendaklah kamu ringankan solat. Ada 4 sebab tuan-tuan Nabi sebut. Kemungkinan di belakang kamu ada kabir. Ada orang tua. Kemungkinan di belakang kamu ada marid. Orang sakit. Yang ketiga, kemungkinan di belakang kamu ada dhaif. Dhaif ni orang lemah. Lemah. Ada orang cacat. Mungkin ada orang orang apa tadi kita nak kata, orang tua, orang sakit, orang lemah. Lemah ni mungkin cacat atau orang yang ada sesuatu kemalangan atau apa sebagainya. Dan zal hajah Nabi sebut. Dan kemungkinan saja di belakang kamu ada ramai orang yang berhajat. Orang macam-macam hajat orang ada. Ada orang nak masuk kerja, ada orang lapar, ada macam-macam orang. Ada orang sakit perut pun ada. Dia asal semayang aja sakit perut. Asal semayang aja sakit perut. Jadi zal hajah. Zal hajah. Dia kena syaitan, apa nama tuan-tuan, hari tu kita dah bincang, kita pernah sebut hadis Nabi tu, syaitan kentut. Ada orang dia asal dia angkat takbir aja, syaitan kentut pun datang. Memulih perutnya. Yang tak tahan je elok je beri salam, lega. Dah tak ada syaitannya. Jadi orang ni macam-macam. Zal hajah. Apatah lagi tuan-tuan kalau kita musafir, duduk dekat dengan jalan besar, dekat dengan orang tempat orang naik bas dan sebagainya. Ini ada orang nak musafir pula. Dia nak semayang ni tapi basnya nak jalan juga. Bas dia tak tunggu dia. Kan? Tapi dia nak berjemaah juga contohnya. Jadi suatu Nabi kata, fal yukhaffif. Hendaklah kamu ringankan solat kamu. Dan Nabi kita telah meringankan semayang kerana takutkan ibu kanak-kanak tadi terfitnah dengan keluh kesah, duka cita, tangisan anaknya dalam sembahyang, sebagaimana hadis yang kita bacakan di awal tadi. Masalah 229. Meringankan sembahyang waktu menangis budak, apa hukumnya? Dia kata sunat bagi imam bahawa meringankan akan sembahyangnya. Rupanya tuan-tuan, tajuk ini nanti akan membawa kepada tajuk rentetannya ialah sunat-sunat dan makruh-makruh. Bila ada makruh adalah sunatnya, bila ada sunat adalah makruhnya. Seseorang yang menjadi imam dalam hubungannya dengan makmum. Apa benda-benda yang makruh kalau kita sebagai imam dalam hal salat berjamaah ini.
Jadi sunat imam meringankan semayang tadi. Demikianlah disuruh oleh syarak kerana makmum ada berbagai-bagai sifat. Setengahnya kanak-kanak, setengahnya orang tua, ada perempuan yang mempunyai anak. Tuan-tuan, ini juga satu keistimewaan sebenarnya. Hadis ini juga menunjukkan bahawa sebenarnya jemaah perempuan ada datang solat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membenarkan orang perempuan untuk datang solat berjamaah. Dan istimewa lagi bila ibu ni datang dia bawa anak pula. Dia bawa anak. Nanti akan ada sedikit perbincangan tuan-tuan tentang isu bawa budak-budak ke masjid ini Kerana makmum tu ada berbagai-bagai, ada kanak-kanak, ada orang tua, ada perempuan. Sunat belaka bagi imam itu meringankan solatnya. Apabila didengarnya budak menangis, padahal ibunya bersama semayang berjamaah kerana kasihan ibunya dan anaknya sebagaimana dalil tadi. Dan bahawasanya Nabi meringankan semayang kerana dengarkan tangisan budak. Isunya tuan-tuan, kalau tak dia nangis, cubitlah kecil nangis ya. Muak janganlah buat kopi tu. Kalau tak ada nangis pun, sebab tu Nabi sebut tadi, bukan masalah budak saja ya, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang ada hajat. Jadi bukan itunya. Maka sebaik-baiknya secara umumnya solat kita ni ialah sederhana. Tidaklah maknanya terlalu panjang, dan tidak. Sebentar, saya teringat sebenarnya kisah Abdurrahman bin Auf. Semenjak Nabi mengucapkan hadis ini tuan-tuan, tentang kalau pernah baca Abdurrahman bin Auf kalau dia jadi imam, dia baca apa tuan-tuan? Dia hanya membaca inna a'tayna dengan idza jaa nasrullah. dia tak berani nak baca panjang-panjang. Jadi tuan-tuan kalau tengok lepas ni ada imam baca inna a'tayna dengan idza jaa, tuan-tuan jangan komen. So Abdurrahman bin Auf itulah ayat yang dibaca tuan-tuan setelah hadis ini. Selepas hadis ini Nabi ucapkan tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf ni antara sahabat Nabi yang pernah menjadi imam kepada Nabi SAW. Tuan-tuan jangan main-main. Dia maknanya dia ada keistimewaan dia sendiri tuan-tuan. Jadi Abdurrahman hanya 2 orang sahabat saja yang pernah menjadi imam kepada Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf dan juga Sayyidina Abu Bakar. Tak ada sahabat lain yang pernah menjadi imam kepada Nabi. Jadi sebab itu bila kita bercakap tentang ketokohan, jangan tuan-tuan ingat Abdurrahman bin Auf ni ahli berniaga je. Dia ahli ekonomi, memanglah dia sibuk, memanglah dia baca pendek. Bukan isu ekonomi tuan-tuan. Dia sebelum ini memang bacaannya panjang. Hanya selepas hadis ini, beliau sangat takut untuk memanjangkan bacaan-bacaannya. Maka jadilah kebiasaan sembahyangnya, bukan semua tuan-tuan, bukanlah semua. Kebiasaan sembahyangnya hanya membaca inna a'tayna dengan idza jaa nasrullah. Dia kata lagi sini. Apabila maka perangai Rasulullah itu adalah seorang yang sangat pengasih. Itu kelebihan Nabi lah tuan-tuan. Itulah kita panggil rahmatun Nabi bi ummah. Rahmatnya Nabi terhadap umat. Maksud rahmat Nabi itu bukan tuan-tuan ada yang memahamkan dalam cara yang berbeza Dan rahmat Nabi terhadap umat ni tuan-tuan, kalau kita pandukan kepada kisah-kisah apa yang berlaku Nabi ni, rahmat Nabi kepada umat ni ada 3. Yang pertama, rahmat Nabi kepada umat di dunia. Yang kedua, rahmat Nabi kepada umat di kubur. Dan yang ketiga, rahmat Nabi kepada umat di akhirat. Di akhirat. Rahmat Nabi kepada umat di kubur. Nombor 2 dulu saya ambil tuan-tuan. Di kubur. Itu yang kisah meletakkan pelepah tu. Meletakkan pelepah. Dan mendoakan orang-orang yang meninggal dunia. Itu rahmat Nabi kepada umat. Kalau nak kira dah masuk kubur, lantak engkau orang lah. Kan ada setengah-setengah sahabat kita, dia hanya mengulang ayat wala taziru waziratun wizra ukhra katanya, dan tidaklah menanggung seseorang itu pahala ataupun dosa orang lain. Jadi kalau dia dah mati, udahlah tu kira tak ada apa-apalah, kan? Apa yang dia buat baik dekat dunia, itulah yang dia dapat. Orang lain tak boleh tolong katanya, kan? Dia gunakan dalil itu. Tapi tuan-tuan di sana, sebab itu ada ayat yang menyebut Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman.
wahai Tuhan, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Mendahului kami dalam maksud mereka telah meninggalkan kami, mereka telah mati. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman, maka ya Allah ampunkanlah kami dan ampunkanlah mereka semuanya. Jadi tuan-tuan, rahmat Nabi itu datangnya Nabi mengajar kita supaya meletakkan sesuatu yang bersifat benda-benda hidup di atas kubur. Dan kebetulan lah tuan-tuan, kita pun rasanya sebulan dua yang lepas kot, kita nampak banyak pandangan tentang isu atas kubur ni, cabut rumput dan sebagainya. Saya ingat pandangan yang paling sederhana lah tuan-tuan, hukum mencabut rumput itu oleh kerana rumput tu dia tumbuh sendiri, maka tidaklah sampai kepada hukum haram. Yang haram tu pokok yang orang tanam kita cabut, itu haram. Tapi rumput dia tumbuh sendiri tuan-tuan, dia tumbuh sendiri, maka tak ada kena-mengena lah, ataupun tidaklah kita kata, walaupun ada pandangan yang kata haram, tapi untuk lebih mu'tadil lah, kita kata lebih sederhana dalam persoalan ini, kalau pokok yang memang ditanam oleh keluarga si mati, maka sebab itu kalau pokok tu masih kecil tuan-tuan, jangan dipatahkan. Kecuali pokok yang besar kita patahkan tak apa. Kan kita nak ambil pula, kita pula nak tanam dekat kubur kita. Lain kali pergi dekat nursery tu beli, tanam dekat situ. Kan? Kalau nak tanam juga. Tapi kalau pokok tu besar boleh ke? Kalau pokok tu besar tak apa. Sebab dia ada hukum kepunyaan dekat situ. Dia tanam. Dia tanam. Maka yang ditanam tu kalau kita cabut, yang tu baru jatuh hukum haram ni. Tapi isu rumput ni tuan-tuan, harap-haraplah kita kata moga-moga insya-Allah tidaklah sampai kepada hukum haram. Kan? Pun begitu kita meraihkan juga pandangan setengah-setengah ustaz kita yang mengatakan haram. Tapi kalau secara peribadilah, kalau saya secara peribadi, sebab benda-benda ni pun kadang-kadang jemaah kampung tanya juga, ustaz kami nak meracun ni mana gayanya? Kan? Jadi kita pun tak boleh lah, sudah haram pula. Dulu boleh, hari ni sudah tak boleh. Pening juga kawan tu. Jadi kita pun kena ada jawapan juga. Kita kata, kalau dah rumput tu, semak-semak tu tak racun lah, nak buat macam mana. Tapi pokok jangan, pokok yang ditanam orang maksudnya. Tapi biarlah bernasabar. Yang pergi tanam pokok durian dekat kubur ayah dia tu buat apa? Yang itu memanglah kena cabut. Sebab itu tanahnya tanah wakaf. Sebab tanah kubur ni ada tiga. Tanah kubur ni ada tiga jenis. Yang pertama dipanggil wakaf. Wakaf ni dia terikat dengan syarat-syarat wakaf tuan-tuan. Pokok yang ditanam pun pokok yang sederhana sahaja. Kemudian yang kedua tanah mazbalah dipanggil. Tanah yang diperuntukkan oleh kerajaan. Itu kerajaan bagi. Bukan sesungguhnya bukan tanah wakaf, tapi orang kita ni habis semuanya tanah wakaf juga. Sebenarnya kerajaan yang memperuntukkan tanah tu sebagai tanah kubur. Itu dalam fiqahnya dipanggil mazbalah. Jadi maknanya tanah yang kerajaan. Itu lebih ringan sikit hukumnya. Tapi ada lagi tuan-tuan yang paling ringan hukumnya. Yang ni orang tua-tua kita buat dulu. Tanah apa? Tanah persendirian. Itu kalau pergi kampung raja tuan-tuan, daripada depan rumah tu jangan tak tentu hala. 5 kubur, 3 tanah orang sana ada 2. Bukan jadi kuburnya. Sebab rupanya orang dulu-dulu ni tanamnya di tanah persendirian ni, tanah sendirian. Kat mana tanah dia, dekat situlah dia tu. Jadi bukan apa, kadang-kadang dia orang tak nak terikat dengan tanah wakaf tu. Tanah wakaf ni bukan boleh ambil lebih-lebih kan. Tanah wakaf ni tanah untuk semua orang. Jadi ambil mana keperluan kita aja. Bukan boleh tu. Tapi kalau rasa nak besar sikit, kubur tu nak besar, kena buatlah tanah sendiri. Tapi gamaknya hari ni rasanya tak boleh lah kot. Sebab undang-undang kita, bila kita nak tanam tu kan kita akan ada minta kebenaran dengan pihak balai tu. Jadi balai akan mengeluarkan surat kelulusan ke bumi tu. Jadi kena pastikanlah tempat dia. Maknanya, tapi dulu-dulu tuan-tuan, inilah masalahnya. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir lagi special. Dia tak ada kubur wakaf, tanah wakaf ni. Dia kubur kena beli. Tanah kubur kena beli. Lepas tu sebab tu dia orang ada rumah-rumah. Duduk dalam kawasan kubur tu, ada anak orang, ada keluarga yang jaga pula. Saya ingatkan penempatan. Apa pahal lawa bertutup. Rupanya kubur tuan-tuan. Dan bersifatnya kena beli. Keluarga tu beli kat situ, nanti senang kalau keluarganya meninggal dunia, kat situ boleh ke bumi. Dan ini merujuk kepada peribadi tadi, dia akan kembali balik nombor 1, ataupun susunan tadi saya sebut nombor 3 lah, maknanya peribadi.
Dia peribadi, kerajaan, wakaf. Kan? Dia ada tiga tahap itu. Okeylah tuan-tuan. Kemudian katanya lagi di sini, Nabi ni rahmat dengan ummah. Rahmat dengan ummah. Salah satu rahmatnya tadi itu ialah Nabi tidak Nabi akan meringankan solat fardu merujuknya ataupun solat berjamaah itu kerana melihatkan kepada keadaan-keadaan makmum ni ya. Dan banyaklah kalau kita bercakap tentang rahmatun Nabi ini di ummah ni banyak. Ya. Sebab tu ada seorang sahabat kan yang bertanya, ya Rasulullah, ni boleh tak alangkah bagusnya kalaulah haji itu diwajibkan tiap-tiap tahun kan. Dia nak beri cadangan lah tentang kalau boleh haji ni tiap-tiap tahun lah. Dia ingatkan Nabi okey lah dengan cadangannya. Pun Nabi punya merah padam lah mukanya. Marah sungguh Nabi. Dia cadangan dia tu bagus lah. Dia nakkan supaya haji itu wajib buat tiap tahun. Sedangkan dalam hadis Nabi dah sebut. Allah juga menyebut tentang man istata'a ilaihi sabila, yang mampu dan sebagainya. Tiba-tiba dia mencadangkan alangkah baiknya kalau haji ini diwajibkan, difardukan pada setiap kita tiap-tiap tahun. Tapi rahmat Nabi ni tentang kepada umatnya, Nabi tahu. Kalaulah diwajibkan tiap-tiap tahun tuan-tuan, entahlah. Tak dan pakai kereta kita tuan-tuan. Sebab nak pergi haji tiap tahun. Nak pergi haji bukan senang tu. Itu kita punya isu duit kita, isu kerajaan nak menyediakan, isu Saudi nak menyediakan tempat. Nasib baiklah Nabi pun dengan muka yang marah Nabi kata, kalaulah ini diwajibkan kepada umat, tidakkah kamu melihat apa akan jadi kepada ramai orang yang nak pergi sekali ni pun teruk tuan-tuan. Ini kan pula tiap-tiap tahun wajib. Jadi itu rahmat Nabi kepada umat. Bukan sekadar rahmat saja, tapi sebenarnya Nabi itu Allah perlihatkan dia. Hari itu, zaman itu bolehlah mungkin sekitar 3-4 ribu orang, 10 ribu orang menunaikan haji. Kan? Kalau sekarang ni macam mana kalau seluruh umat oleh kerana zaman itu ialah waktu musim haji yang Nabi haji wada' itu 100 ribu yang hadir, 100 ribu. Bolehlah 100 ribu tu berulang setiap tahun begitu, tapi apa akan jadi kalau umat makin bertambah jadi begitulah tentang rahmat Nabi kepada umat ini tadi banyaklah hadis-hadis lain. Nabi kata kalaulah tidak kerana membebankan umatku nescaya aku akan mewajibkan mereka bersugi setiap kali solat tapi memikirkan kepayahan, kesusahan kepada umat itu, maka Nabi tidak wajibkan begitulah. Okey. Jadi dia kata Rasulullah itu pengasih. Kasihan ia akan ibu budak tadi. Duka cita kan anaknya menangis. Jadi ibu tu mungkin akan terganggu juga dia. Bilalah imam ni nak cepatlah imam, anak dia ni ada sawan pula. Apa namanya? Sawan tangis namanya sawan tangis tu. Kalau nangis, Allahu akbar. Tapi kalau budak yang nangis lagu negaraku tu, Tuhan dia jugalah tuan-tuan. Nangis negaraku, dia berdiri senyap. Saya ingat penghujung dia tu dia nangis balik kot lepas habis. Tapi kalau gitu senang je, asal nangis je pasang lagu negaraku. Asal nangis. Maka boleh jadi hilang khusyuk dan khuduknya, dan kasihan ia akan anaknya kerana menangis itu mendatangkan mudarat ke atas anaknya. Kalau tangisan tu berterusan tuan-tuan, pasti akan memberi mudarat kepada budak itu. Dengan kerana itulah meringankan semayang sekira-kira tamam dan ringan. Tamam tu maknanya sekira-kira sempurna rukunnya, tapi diringankan. Masalah kasihankan makmum dan orang ikutan. Ini kadar mana seorang imam itu boleh kesian kepada makmum ni. Okey tuan-tuan. Kata Nawawi, pada dalam hadis ini dalil atas kasihankan segala makmum dan segala orang yang menjadi mengikut tadi, makmum tadi, dan dalil atas memelihara dan meraihkan maslahah mereka itu, dan bahawa tiada memasukkan atas mereka itu barang yang memberi masyaqqah ke atasnya, dan jikalau sedikit sekalipun dengan tiada darurat. Okey tuan-tuan. Sebab tu kita dalam kasihankan makmum ni dia ada dua bahagiannya. Pertama, meringankan. Dalam bab perlu ringan, kita ringankan. Yang kedua, kasihankan makmum dalam bab memanjangkan kerana menunggu.
Dia macam berlawanan bunyinya tu ya. Satu, kasihankan, lalu kita ringankan. Ya, kerana ada orang, ada budak menangis tadi atau jemaah. Sebab tu sunat imam ni melihat makmum tadi, takut tengok ada orang sakit ke, ada orang cacat ke, macam mana ke kan. Sebab tu yang sunat imam tu pandang makmum tu. Ya. Supaya dapat sebelum semayang tadi dah dipandang. Sambil-sambil dia kata luruskan saf, bukan sekadar dia tengok saf aja, dia tengok juga orangnya. Oh, nampak hari ni semua orang muda gamaknya. Ni siap engkau. Setengah jam semayang ni katanya. Dia dan tengok muka muda je semua setengah jam langsung. Tuan-tuan, yang kedua yang dikatakan kasihankan makmum ni ada isu menunggu. Kita dah dengar dah kawan tu dah sampai motor dia berlari dia. Tit tu yang itulah yang apa? Yang dia dalam lambat-lambat dia tit juga. Lalu tu tak tolak pintu lagi. Rupa tulis nama dulu tuan-tuan. Taat, setia dia, SOP dia. Dia pun masuk. Siap kau tolak aja pintu aku rokok. Atau kau tolak aja pintu aku bangun. Ini sebab tu dia panggil rahmat. Imam ni kepada makmum rahmatnya ada dua. Yang patut diringankan. Yang patut ditunggu. Tu rahmat tuan-tuan. Menunggu makmum tu. Tapi tunggunya ada 3 tempat aja. Bukan semua tempat boleh tunggu. Hanya 3 tempat saja yang boleh tunggu. Dan dalam 3 tempat itu, yang paling afdal imam menunggu hanya pada ketika rokok. Pada ketika rokok. Kerana rokok tu memisahkan antara dapat rakaat atau tak dapat rakaat. Tapi kalau kita tengah baca, kebetulan kita baca memang pendek je hari tu cadangnya. Dah ngaji-ngaji ni. Abdul Rahman bin Auf pun inna a'taina izaja je, dia pun izaja lah. Ataupun inna a'taina tadi, dia pun inna a'taina, tiba-tiba banyak pula orang masuk. Brum basuh kaki, apa berwuduk apa. Sedangkan ini rakaat kedua ni. Jadi kalau gitu tuan-tuan, tambah lagi sikit bacaannya. Bacalah lagi 1 surah. Sebab tempat menunggu ni 3. Yang pertama ketika membaca ayat. Yang kedua ketika rokok. Dan ketika rokok ni paling penting. Sebab kalau hari Jumaat, sebab itu datangnya pada hari Jumaat, rakaat yang kedua itu, rokok yang kedua itu sunat lebih panjang sikit, lebih lama sikit. Kerana rakaat kedua tu menentukan makmum tu dapat sembahyang Jumaat ke atau sembahyang Zuhur. Kan? Kalau makmum tu tapi kalau setakat Taman Melur ni rasa tak payah tunggu lama lah tuan-tuan. Ini mungkin dekat masjid negeri di kawasan orang sibuk. Kalau Teluk Intan pun mau jugalah, orang kerja pejabat ramai dan sebagainya. Kita pun tahu jemaahnya ada, masuk aja tengah semayang pun. Kan? Kalau tempat kita sendiri ni kita boleh agak lah. Jadi mungkin kadang-kadang kalau kita lama pun sikit sangat lah. Kita hanya buat tasbih tu 5 kali je contohnya. Ataupun tak dan 5 kali ke 5 kali ni pun tak ada bunyi apa dah. Kita waktu kita baca khutbah tadi pun imam tu nampak tak ada dah motor masuk. Ini kita baca khutbah tu berderu lagi orang masuk. Barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Banyak lagi masuk. Mana gaya je ni. Nak ikut SOP lagi. Ini kalau macam itu tak apa. Jalan dulu semayang, tapi nak karang rokok, karang beri lambat sikit, beri perhatian. Takut ada lagi yang tak dan. Tiba-tiba, kalau dia tak dapat rokok tu, maknanya dia kena semayang Zuhur. Sian dia. Kawan niat nak semayang Jumaat, tapi memanglah niat je Jumaat juga. Dia niat Jumaat, tapi semayangnya kena Zuhur. Sebab tu, menunggu ketika rokok. Dan satu lagi menunggu, ialah ketika tahiyat. Menunggu ketika tahiyat. Okeylah tuan-tuan. Kemudian katanya lagi, itu kasihankan makmum dalam dua benda yang berbeza tuan-tuan. Satu, kasihankan makmum meringankan solat. Sebab tu kita pun kena faham juga. Kita sebagai imam ni, kalau jadi imam ni tuan-tuan, kita kena tahu dua-dua ni. Meringankan, kalau ada orang menangis, kalau ada orang sakit, kalau ada orang musafir, kalau ada ini kena ringankan. Tapi dalam isu ada makmum datang dan sebagainya, yang tu kita kena tunggu. Kena dan kasihankan makmum tu. Dia datang siang tuan-tuan. Dia datang dari rumah, dia tak tahu naik motor. Silap-silap akhir bulan semayang pun helmet tak buka tuan-tuan. Punya nak cepat. Punya nak ngejarkan semayang jemaah. Jadi imam tu kasihankan makmum dalam maksud tunggu. Tunggu tadi.
Masalah yang berikutnya, perempuan semayang serta laki-laki. Tengok, hadisnya pendek tuan-tuan, tapi ulama bincangkan. Maknanya ada isu perempuan datang ke masjid. Perempuan datang ke masjid. Sebab ini zaman Nabi. Nabi tengah jadi imam, ada suara budak menangis. Maknanya zaman Nabi sudah ada jemaah perempuan ini. Ya. Perempuan semayang serta laki-laki, apa hukumnya? Tuan-tuan kena faham betul-betul lah. Serta laki-laki itu jangan tuan-tuan ingat bercampur, bukan. Maknanya ada kawasan jemaah perempuan lah. Ya. Dia dalam dunia ni yang setakat ni kita rasa agak pelik lagi lah tuan-tuan. Isu semayang di Masjidil Haram. Ya, inilah satu-satu tempatnya yang kita rasa kalau boleh diperkemaskan. Benarlah Imam Malik hanya mengambil amalan ahli Madinah sebagai sumber hukum. Tidak menjadikan amalan ahli Mekah sebagai sumber hukum. Kerana syariat itu kemas dan syariat itu lebih tersusun, lebih indah apabila Nabi sampai di Madinah, dan ketika di Madinah pun syariat itu mula dibangunkan ataupun syariat itu mula diturunkan Allah. Maka sebab itu Imam Malik mengambil salah satu daripada sumber hukum dia adalah amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah, dan tidak menjadikan amalan ahli Mekah sebagai sumber hukum. Sebab sampai hari ini di Mekah, maknanya isu masalah nak menyusun semayang berjemaah ni masih lagi satu benda yang sangat sukar. Polisnya ada tuan-tuan dan sebagainya. Saya pernah sekali berlaku yang saya tengok sendiri tuan-tuan. Dalam kawasan jemaah perempuan ada lelaki. Lelaki itu lelaki tu pakai ni, tutup pakai serban. Ada satu waktu lagi pula terbalik pula, perempuan ada kawasan lelaki, perempuan tu pakai kopiah. Tapi polis Arab tu aja handai tuan-tuan. Dia boleh tahu. Indonesia katanya. Indonesia. So keluar. Bangun-bangun betul perempuan berdua. Ya Allah. Rupanya ada kawan Indonesia bagi kopiah, so pakai. Sebab polis tu dari belakang tengok gambarnya lelaki lah kan. Tapi dia tajam mata dia. Dia boleh perasan tu. Tengok dia langkah gitu. Suruh bangun. Rupanya betul. Perempuan ada dalam kawasan lelaki. Itulah. Maknanya di Mekah ni lah yang masih apa kita kata agak payah. Tapi kita tengok usahanya dah semakin hebat ni. Kemungkinan satu masa lagi dan sedikit masa lagi tuan-tuan mungkin boleh dipisahkan langsung antara jemaah lelaki dengan jemaah perempuan. Tapi di Masjid Nabawi di Madinah benda ni tak pernah daripada zaman dulu lagi. Di Madinah ni tak pernah ada isu. Sebab itu Imam Malik menjadikan amalan ahli Madinah ni sebagai sumber hukum. Okey tuan-tuan, kemudian katanya ni dan pada hadis ini menunjukkan harus semayang berjemaah perempuan serta beberapa lelaki. Kerana budak yang didengar oleh Nabi akan tangisannya itu iaitu ibunya semayang serta Nabi. Dan beberapa makmum laki-laki. Dan bahawasanya kanak-kanak itu harus dimasukkan dia ke dalam masjid. Dan dia hadis tu pendek aja tapi ulama bincang. Itu menunjukkan boleh kanak-kanak tu masuk dalam masjid. Boleh budak-budak datang ke masjid. Kalau tidak nanti tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak benarkan dia masuk, nanti dia hantar surat pada menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Agama, nyaya kita tuan-tuan. Dan jika yang lebih aulanya, tapi ada aulanya. Aulanya apa? Membersihkan masjid itu daripada barang yang tiada diamankan daripadanya hadas. Maksudnya kalau nak bawa anak tu prepare lah siap-siap supaya jangan budak tu nanti terkencing, terberak, mengotorkan masjid dan sebagainya. Kalau boleh itu saja syaratnya. Tapi budak-budak boleh datang. Nak datanglah. Walaupun dia budak-budak. Kata hukama kita, ulama-ulama kita tuan-tuan, apabila masjid sunyi daripada budak-budak, itu menandakan bahawa satu masa nanti di masjid tak ada orang berjamaah. Jadi sebab itu budak-budak nak datang silakan, tapi jaga adab. Dan dalam kaedah kita tuan-tuan, sebab tu dalam bab kita dah bincangkan dulu juga benda ni tuan-tuan. Isunya kalau bawa budak-budak, anak-anak, mana nak duduk? Mana nak duduk budak-budak ni? Kita dah bincangkan dulu. Kalau budak-budak ni jenis degil, jenis berlari, jenis apa, dudukkan dia sebelah ayahnya. Supaya itu pendidikan, bukan datang masjid untuk main. Datang masjid untuk semayang, dudukkan sebelah ayahnya. Kalau ayahnya
tak boleh duduk anaknya supaya diam, ayahnya duduk belakang, duduk sama dengan anaknya. Ya. Kalau tidak bawa duduk depan sebenarnya, bawa duduk depan. Tapi duduklah ujung-ujung, janganlah duduk tu ya, duduk ujung-ujung. Tapi kalau tu maknanya itu tujuannya, itu bermaksud kita nak mendidik anak supaya ini masjid, ini rumah Allah, kena muliakan, jaga adab, bukan berlari, orang nak sembahyang, orang nak beribadah, ya, dan begitulah. Kalau bagus juga tuan-tuan, kalau ada pula ada seorang orang yang ditua-tuakan tadi volunteer jaga budak-budak. Ameh budak-budak di sini, ni ada seorang tukang jaga. Ya, supaya jangan bermain, bergaduh, dan sebagainya lah. Okey tuan-tuan, itulah hadis yang pertama yang sempat kita baca pada malam ni insya-Allah. Jadi kalau gitu satu hadis sajalah yang sempat untuk kita sama-sama kaji dan baca huraiannya pada malam ni insya-Allah. Sekadar itu yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت